Salah, saya Muhammad Faiz dari Ramai, cikgu boleh panggil Cikgu Faiz. Okey, ya, okey, kita akan buat pecutan akhir untuk matematik SPM 2020. Okey. So untuk yang ni, okey, saya haraplah semua pelajar SPM, okey, SPM 2020 ni, kamulah semua ni yang bakal menduduki peperiksaan mungkin awal bulan 3 ataupun mungkin bulan 2 nanti. Pastikan momentum tu steady jangan tak ada momentum pula. Maksudnya usaha tu macam biasalah, walaupun pandemik apa semua ni. Boleh off mic tak? Yang dekat laptop Cikgu Naliza. Okey, in case ada nak cakap baru bagi tahu sebab dekat saya bergema. Alright. So kita pergi hari ni kita akan buat secara online. Okey. Kalau macam biasalah saya akan pergi kepada bahagian 2 dulu. Okey, kepada bahagian 2 dulu. Okey, macam mana untuk menjawab soalan bahagian 2 dan saya dah bagi tahu pada Cikgu Wan Naliza untuk kamu jawab. Ada jawab tak soalan-soalan yang Cikgu kamu bagi tu? Ada? Okey. Boleh on mic, tak ada masalah. Ada jawab tak graf? Ada. Okey, beres. Okey, ada soalan, ada nak respon apa? On je mic yang ada siapa yang kat depan tu. Okey, kita terus pada soalan ni. Okey, pada paparan skrin kamu ni. Okey. Okey, lengkapkan jadual di ruang jawapan bersama Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2 dengan menulis Y bagi Y dan X yang tersebut. Okey. So kita tengok di bahagian pada jawapan. Okey. Okay, sebab saya tak boleh nak tengok jawapan kamu. Okey, untuk jawapan yang ni apabila X sama dengan negatif 1, okey, negatif 1, so nilai Y yang kamu dapat mesti 12. Okey. Yang kedua, bila X sama dengan 3, nilai Y kamu kena dapat negatif 4. Okey, kena tulis di tempat di ruang jawapan yang disediakan. Okey. Dapat kan? Alright. Okey, seterusnya. Okey, kita perlu melukis graf. Okey, bila melukis graf, okey, kamu boleh rujuk graf kamu masing-masing. Tengok pada graf saya sama tak jawapan dia ataupun bentuk graf. Okey. Okey, ni graf saya lah yang saya dah buat ni, nampak ni. Okey. Okey, tengok betul-betul pada graf kamu yang dah buat, alhamdulillah lah. Okey. Pastikan yang pertama untuk jawab soalan B ni, paksi kamu X, okey, 2 cm 1 unit, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Paksi Y 2 cm 5 unit, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Betul, kamu layak dapat 1 markah. Okey. Yang kedua, titik yang kamu plot tu, kamu dapat 9 titik yang betul okey. Titik negatif 3, 8 betul, negatif 2, 16 betul, negatif 1, 12 betul, 02 betul, 1 negatif 8 betul, 2 negatif 12 betul, 3 negatif 4 betul. Ni hati-hati 3.5 ni. 3.5 dengan 6.4. Okey. 6.4 tu kadang-kadang pelajar pergi sampai 6.5. Okey. Ni hati-hati kat sini. Satu lagi 4 pasangan dia 22. Semua titik betul, 9 betul, kamu dapat 2 markah. Okey. Okey, double check. Okey. Seterusnya lengkung lah. Okey, lengkung ni berdasarkan kepada latihan. Okey, kalau dapat semua macam cikgu buat ni, kamu akan dapat 1 markah. So total kita akan dapat 4 markah. Okey, tadi 2 markah. Ni dah 4 markah, kita dapat 6 markah. Okey. Soalan seterusnya. Kalau laju bagi tahu respon angkat tangan ke apa cikgu nampak kat situ tu. Okey. Okey.
Untuk soalan C1. Okey, C1. Nilai Y apabila X sama dengan negatif 2.5. Okey, negatif 2.5. Okey. Nilai Y apabila X, nilai Y apabila X sama dengan 2.5. 2.5. Okey, 2.5. 2.5 ni cikgu besarkan kat sini Okey, cikgu besarkan. Cikgu zoomkan kat sini. 2.5 ni kat sini. Okey, 2.5 kat sini. Okey, macam biasalah. Awak nak buat putus-putus boleh, awak nak buat apa nama ni, garis lurus pun boleh. Tapi biasa cikgu awak dah ajar putus-putus, buatlah putus-putus. Ni lagi sikit dah, okey. Okey, kita kena lengkung ni. Okey, okey. Kat sini, kalau ikut yang cikgu buat ni. Okey, kalau ikut yang jawapan yang cikgu ada ni, okey, pada sini ni bila kita zoom ni, kita akan dapat kalau calon tu dapat negatif, cikgu tulis kat sini Kalau ni untuk C, okey, C1 ada calon dapat dia tulis negatif 9, cikgu bagi betul. Double check negatif 9 betul. Ada yang dapat negatif 9.5, cikgu bagi betul juga. Okey. Ada yang dapat sampai negatif 10. Negatif 10 pun cikgu bagi betul juga. Sebab dia bergantung pada graf. Sebab lengkung ni agak bahaya ni okey, kita bagi daripada negatif 9 hingga negatif 10. Ada nak tanya boleh tanya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita nak cari nilai X apabila Y tu adalah 7. Kita tengok Y7. Okey, Y7. Okey, Y7 kat sini. Okey, cikgu kecilkan sikit. Y7 ni 5, 6, 7. Kat sini 7. Okey, kat situ 7. Kita ambil pembaris. Kita letak kat sini. Okey, 7. Okey, 7. Dia nak nilai apa ni? Nilai Y apa ni? Nilai negatif. Okey, negatif maksudnya kita akan tengok sebelah kiri. Okey, kita akan tengok sebelah kiri. Yang ni hati-hati bacaan ni Sekejap lagi cikgu berzoomkan. Okey, negatif. Kat sini negatif. Okey. Okey, ni Y sama dengan 7. Okey, cikgu zoomkan kat sini. Okey, ini bacaan kita. Ini bacaan kita. Kalau yang sepatutnya kita dapat berapa ni? Tak sampai pun berapa ni? Negatif 0. Berapa ni? Ni ada yang dapat negatif 0.4. Cikgu bagi betul. Cikgu saya dapat negatif 0.5. Yes, negatif 0.5 cikgu bagi betul. Okey. Ada yang dapat negatif 0.6 sekalipun, negatif 0.6 cikgu bagi betul. Lebih atau kurang daripada tu mungkin tak dapat lah. Sebab lengkungan ni dia bukan lengkung sangat. Dia agak, yang ni dia agak lurus. Dia agak lurus. Okey. Dia agak lurus. Okey. Okey. Kalau dapat jawapan yang macam tu, kamu layaklah dapat markah. Alright. Seterusnya. Cikgu nak pergi soalan D. Okey, soalan D macam biasa. Macam juga cikgu ajar. Okey, nak jawab soalan D. Okey, untuk jawab soalan D macam biasa, macam cikgu ajar, kita akan salin daripada soalan A. Soalan A adalah Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2. Okey. Kita pun tengok soalan D. Soalan D kita adalah okey, daripada soalan D tu dia bagi dia bagi X kuasa 3 tolak 12.
Okey, tolak 12x sama dengan negatif 7. Ini daripada soalan D. Okey, daripada soalan D. So, kita perlu buat apa ni? Yang ni kita perlu ubah y. Okey. Okey, biasalah kita akan bawa yang ni ke sana, tak ada masalah. So dia akan jadi x kuasa 3 tolak 12x tambah 7 samakan dengan kosong. Okey, macam cikgu awak ajarlah, sama je. Okey, untuk letak di sini kita tengok kosong ada kat belakang, boleh letak kat depan. Kosong sama dengan x kuasa 3 tolak 12x tambah 7 tanpa mengubah simbol positif dan negatif. Okey, kita tengok kat sini. So kat sini kita kena tolak sebab x kuasa 3, x kuasa 2, 3 adalah dua-dua adalah positif. So kat sini y tolak kosong, kita dapat y equal to x kuasa 3 tolak x kuasa 3 tak ada habis, kita potong. Okey, yang ni hati-hati negatif 11x tolak negatif 12. Tolak-tolak tambah, jadi kita dapat 1x ataupun kita tulis x sahaja. So, seterusnya kita akan buat 2 tolak 7, kita dapat negatif 5. Calon dapat y sama dengan x tolak 5, pemeriksa akan bagi 1 markah. Okey. Kita akan plot y sama dengan x tolak 5 pada graf tadi. Okey. Okey, sebelum buat graf tu, kita akan buat apa nama ni? Kita akan buat kotak ajaib ni. Okey. X, Y. Okey. Kita akan ganti dengan kosong. Okey. X kosong. Okey, X kosong. Kalau X kosong, kosong tolak 5 kita dapat negatif 5. Titik pertama, kosong negatif 5. Titik kedua, ada pelajar dia suka dia nak ambil 5 pun boleh, dia nak ambil 5. Dia nak ambil 1 pun boleh, nak ambil 2 pun boleh, tak kisah. Kalau saya ambil 5 lah, jauh sikit. 5 tolak 5 kita dapat kosong. Titik kedua kita dapat 5, kosong. Jadi kita akan buat plotting. Kosong, negatif 5 dan 5, kosong. Cikgu, saya nak ambil titik 1. Boleh. Kalau awak ganti 1 kat sini, 1 tolak 5 kita dapat negatif 4. Maksudnya bila ganti titik nanti akan dapat koordinat 1, negatif 4. Okey, sama je. Okey, kita tengok graf. Kosong negatif 5 dengan 5 kosong. Ni yang dah siap lah, yang cikgu yang dah siap ni. Okey, kosong negatif 5, 5 kosong. Okey. Okey, cikgu padam dulu ni. Okey, yang pertama kosong negatif 5 kat sini. Okey, kosong negatif 5 kat situ. Satu lagi, 5 kosong kat sini. 5 kosong kat situ. So bila kat sini kita akan dapat 2 titik, ambil pembaris, sambungkan graf tersebut. Okey, sambungkan graf tersebut. Okey. Cikgu nak tunjuk kenapa kita boleh ambil apa-apa nilai daripada negatif berapa tadi titik kita ni? Daripada negatif 3 hingga 4 kita boleh ambil apa-apa nilai. Okey. Sebab dia memuaskan persamaan. Contoh kan, y sama dengan x tolak 5 kan. Okey, cikgu buat kotak ajaib ni. Okey. Okey, x, y kan. Okey, katakan cikgu ambil 1 kan. Okey. 1 kalau 1 tolak 5 kita dapat negatif 4. Kita pun tengok. Okey, cikgu 1 negatif 4 kat sini. Oh, betul cikgu. Cikgu saya nak ambil 2 lah. Kalau ambil 2 tolak 5 dapat negatif 3. Okey, 2 tolak 5 dapat negatif 3. Okey. 2 okey cikgu betul. Ni sini 2 negatif 3. Semua memuaskan persamaan garis lurus tersebut. Tu saya kata macam cikgu awak ajar juga, ambil mana-mana titik yang kita mudah nak kira. Itu je. Yang paling mudah kita ambil kosong lah. Kosong ni memang senang lah kerja kita. Okey, beres. Graf fungsi. Okey, untuk graf fungsi, saya tengok kebanyakan negeri, okey, okey,
Kebanyakan negeri dia buat X kuasa 3 dan X kuasa 2. Okay. Saya tengok negeri Terengganu sahaja buat salingan. Kebanyakan negeri yang lain, saya survey lah kebanyakan negeri keluar graf X kuasa 2 dan X kuasa 3. Kalau X kuasa 2, Alhamdulillah lah. Kalau X kuasa 3 ni awak kena hati-hati sebab lengkung dia ni agak berbahaya. Lengkung dia ni agak berbahaya lah sikit. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, laju bagi tahu ada soalan, boleh on mic. Saya beranggapan kamu dah buat. Okay. Tak apa, yang ni cikgu record. Nanti cikgu bagi link, cikgu ada masuk dalam YouTube. Ataupun cikgu bagi pada cikgu Wana Naliza lah. Okay. Yes. Yang ni favorite pelajar. Favorite pelajar. Dia suka soalan macam ni. Okay. Yang ni soalan A ni tak ada kaitan dengan gambar rajah. Tetapi kita boleh gunakan gambar rajah untuk menjawab soalan A. Alright. Okay. Transformation ataupun penjelmaan T ialah negatif 2, 3. Okay. Bergerak 2 petak ke kiri, 3 petak ke atas. Itu konsep dia. Penjelmaan V ialah pantulan pada garis lurus X sama dengan 6. Ambil pembaris, kita letak terus X sama dengan 6. Okey, ini X sama dengan 6. Okey. Okey, X sama dengan 6. Okey, X sama dengan 6 berada di sini. Okey. Cikgu tebalkan macam ni. Okey, ini X sama dengan 6. Okey. X sama dengan 6. Kalau Y sama dengan 6 kat sini kalau Y sama dengan 6 kat sini, hati-hati Ingat X sama dengan 6 berada menegak. Alright. So kita pun tengok soalan dia. Okey. Titik M di bawah penjelmaan berikut. Okey, M berada di sini. Okey, kita nak buat T kuasa 2. Okey, T kuasa 2. Okey, T kuasa 2. 2 petak ke kiri, T. Okey, daripada belakang dulu. Okey, 1, 2. 1, 2, 3. Kita akan stop kat sini. Okey. Satu lagi kita akan naik. 1, 2. 1, 2, 3. Kita akan berhenti dekat titik berapa ni? Titik 09. Kita akan berhenti kat situ, titik 09. Okey, perhatian calon SPM SMK Bukit Sagu. Okey. 09. Okey, cikgu kena tulis macam ni sebab jawab Bambang Malaysia dia tengok kat sini. Kena tulis sini. 09. Dekat ni dia terus bagi 2 markah. Cikgu tak nak awak buat dekat gambar rajah tu. Dia memang dia bagi markah tapi satulah sebab kamu tak pindahkan jawapan pada ruang jawapan. Okey. Beres. 09. Okey, beres. Okey. TV. Okey, TV kita akan buat V dulu baru T. Okey, kita akan buat V dulu baru T. Okey, kita akan buat V dulu baru T. Kita padam yang ni. Okey, V dulu baru T. Okey. Okey, kita buat pantulan dulu. Start kat sini. Pantulan. Ini 2 kotak. Kat sana akan pergi 2 kotak. Okey. Lepas tu dia pergi kepada translasi. Dia pergi kepada translasi. Okey, translasi. Okey. 1, 2. Okey, 1, 2, 3. Dia berhenti kat sini. Last destination dia sepatutnya titik sini. 1, 2, 3, 4. Okey, 6, 6. Okey, kat sini koordinat kita 6, 6 image kita. Okey, kita semak. Betul ke Boleh Boleh nampak Okey. 6, 6. So tulis jawapan, tulis jawapan kat sini 6,6. Dapat terus 2 markah. Awak nak buat satu persatu pun tak apa. Mungkin awak dapat dulu titik 26, lepas tu awak dapat 66, itu pun betul. Ataupun terus pada jawapan akhir. Alright.
Kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah yang ni yang markah agak banyak. Sebab hari tu masa cikgu dah bagi seminar pada sekolah kamu hari tu, cikgu dah bagi tahu pasal putaran-putaran lah. Hari ni kita akan masuk selain pada putaran lah. Okey. Dia punya ni. TUV, okey, TUV ialah image bagi JKLM di bawah penjelmaan WU. Okey, TUV ialah image bagi KLMN. Okey, image bagi maksudnya JKLM tu adalah objek. Okey, JKLM adalah objek. Okey, kita tengok JKLM. Okey. Okey, TUV TUV W image bagi JKLM. Okey. Maksudnya dia akan ni objek, yang ni image. Objek akan bergerak kepada image. Okey, objek akan bergerak kepada image. Okey, yang ni kalau awak tengok dia bergerak sebagai apa ni? Kita nak jawab untuk U ni. Okey, cikgu tulis kat sini U. Okey, U. Okey. Dia bergerak sebagai apa ni? Dia bergerak ke sana. Dia bergerak ke sana. Okey. Apa dia? Pantulan. Okey, pantulan. Okey. Awak tulis pantulan. Okey, pantulan kamu akan dapat 1 markah. Okey, pantulan. Okey. Pantulan pada garis apa tu? Y sama dengan 5. Okey, pantulan Y sama dengan 5. Okey, kita tengok tengah-tengah. Okey. Kat sini Betul ni? Pantulan pada, okey, awak kena sebut pantulan pada garis lurus Y sama dengan 5. Okey. Pada garis lurus Y sama dengan 5. Ayat kena penuh Okey. Okey, ni awak dapat 2 markah. Okey. Okey, lepas tu V. Kita nak buat apa V? Pembesaran. Okey, kita akan buat pembesaran. Okey, pembesaran. Okey, pembesaran 1 markah. Berapa faktor skala? 2. Okey. Faktor skala 2. Pusat kat mana? 67. Pusat 67. 67. Okey, ada yang tak jelas nak cari pusat ni? Tolong kat tangan, saya nampak kalau kat situ, kalau tak jelas saya tunjukkan macam mana nak cari pusat. Okey, ada seorang. Okey, saya tunjuk. Saya nampak seorang, 2 orang, 3 orang. Okey. Okey. Macam mana kalau awak dapat pusat 67 ni, tengok skrin, saya besarkan skrin. Okey. Macam mana nak dapatkan pusat? Okey, cikgu buat macam mana dapatkan pusat Okey. Pusat dia macam ni. Okey. Kita tengok. T dengan yang ni kan? Okey. U dengan yang ni. Okey. R dengan yang ni kan? W dengan S. Okey, ambil pembaris. Okey. Kalau T dengan yang ni ambil pembaris, sambung gini. Sambung je. Okey, sambung je macam ni. Okey. Buat lagi sikit.
Okay. Lepas tu ambil yang ni. Okay. Yang ni dengan yang ni kan, U dengan yang bawah ni. Okay. Sambung je. Lepas tu yang ni, nampak? Yang ni straight je. Awak sambung je semua titik objek dengan image. Okay. Didapati semua bersilang di sini. Ini titik 6, 7. Itulah nak cari pusat. Macam tu sahaja. Image, objek, image, objek, image, objek. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Dia konsep dia senang je nak cari apa nama ni center ni ataupun pusat ni, kita tengok pada objek dengan image. Main kita tengok bucu je. Okey, tengok soalan B. Yang kedua tu. Okey. Diberi luas, rantau berlorek TUV-RQPSW mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas, 144 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh PQRS. Okey, PQRS. Okey, maksudnya PQRS kalau tengok pada gambar rajah yang saya bagi tu, PQRS itu adalah luas objek. Dia sama dengan luas objek. Okey. So, kita tengok dulu formula. Okey, formula. Okey, formula dia apa? Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ini formula lah, ada kat depan lah, awak ada boleh tengok lah formula kat depan tu. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey. Dia bagi 144 adalah kawasan yang berlorek. Okey. Jadi kita akan buat macam mana? 144 tambah, cikgu letak X sebab cikgu tak tahu situ. Okey, kejap cikgu tunjuk kat sini. Okey, tunjuk kat sini senang. Okey. Kini kat sini ni 144. Okey. Sini kita tak tahu ni. Ini adalah X. Cikgu letak X. Okey, sebab cikgu tak tahu situ berapa. Sebab dia bagi tahu tadi kawasan berlorek, bukan seluruh kawasan. Kawasan berlorek adalah 144. Maksudnya X, kalau kat sini pun adalah X sebab dia sama besar. Okey, tugas kita nak cari X. Okey, cikgu tulis balik. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, image kita sekarang ni ada dalam keadaan semua ni kan. Ini semua adalah image kita. Okey, image kita berjumlah 144 tambah X. Itu jumlah image kita. Sama dengan, okey, faktor skala tadi berapa? Sekejap, cikgu tak ingat. 2. Okey, 2 bagus. Okey. 2 kuasa 2 darab, sebab dia kata luas objek dia sama dengan image kan? Dia sama dengan yang ni yang tak berlorek, kita letak sebagai X. So, kita buat pengiraan. Okey. Boleh kira? Boleh. Okey, dapatkan untuk cikgu nilai X tu berapa? 48. Okey, proses pengiraan dia macam mana? 144 tambah X sama dengan 2 kuasa 2, 4 X, kita dapat 4X. So 144 sama dengan bawa sana jadi 3X. So
X sama dengan 144 bahagi 3. So kita dapat 48. So jawapan luas objek adalah 48 meter persegi. Ada pernah cikgu tunjuk hari tu, jika kamu tak ingat kaedah, kamu boleh guna kaedah alternatif. Kita kira yang ni berapa kotak ni kan? Berapa kotak ni? Kira berapa kotak ni yang ada ni. Kita boleh kira. Kita kira kotak-kotak ni berapa bilangan, lepas tu kita bahagi dengan 144 tu bahagi dengan bilangan kotak. Kita akan dapat satu kotak yang kecil tu berapa. Lepas tu kita kira kotak ni. Dapat juga 48. Itu alternatif lah. Okay. Tapi dalam grup ni tak ada masalah saya rasa. Semua Cikgu Lan dah boleh buat mengikut seperti mana skema. Alright, saya nak pergi sekolah seterusnya. Kalau laju bagi try sebab kamu dah buat, betul tak? Betul. Okay, next. Ada nak tanya yang ni? Alright. Yang ni memang cikgu pun tak nampak macam mana awak buat. Macam mana nak tengok apa? Kalau saya biasa kat sekolah kita suruh pelajar share jawapan kan. Lepas tu kita semak. Tapi sekarang ni live macam mana je, tak apalah. Okey. Yang ni lukis dengan skala penuh, pelan pepejal itu. Okey, lukis skala penuh, pelan pepejal itu. Alright. So yang ni okey, nak lukis skala penuh, okey, pelan. Sebelum tu kena baca soalan. Dia kalau calon tak baca yang ni, saya highlight yang ni, dia terus main buat, confirm dia akan silap pada ukuran dia. Okey, JC sama dengan BC. JC, BC adalah kat sini adalah 6. Kat situ je sebenarnya clue. FG 2, kat sini pun 2. Okey, semua 2. Okey, so dia suruh cari plan. Okey, kamu boleh semak. Okey, sebab cikgu tak dapat tengok jawapan kamu. Okey, nak tahu plan macam cikgu bagi tahu hari tu, cikgu kamu pun dah ajar. Kita lorek tapak. Okey, saya suka lorek tapak. Okey, lorek tapak. Okey, bila lorek tapak, kita akan tengok ukuran tapak tu 6 dengan 4. Okey, kita akan buat sini 4, sini 6, 4, 6. Okey. Empat, 6. Okey. Okey, sini 4, sini 6. Okey. Okey, nak lukis plan maksudnya kita tengok daripada atas lah kan. Okey, kita tengok daripada atas. Okey. So kita akan nampak yang ni kan. Yang ni ukuran dia 2 cm. Okey, 2 cm maksudnya kat sini tengah-tengah lah. Kita akan buat macam ni, kita akan dapat kat sini tengah-tengah. Okey. So kat sini 2 cm, kat sini 2 cm. Okey. Lepas tu awak nampak yang ni sanding ni, awak jangan risau. Sanding kita tak boleh lukis, kita jelmakan sebagai 2 dimensi. Sanding ni adalah yang kat sini. Dah siap. Automatik kita dapat 3 markah. Tolong buat ikut ukuran sebenar dan hati-hati semasa buat ukuran. Okey. Ketepatan memang sangat maksimum. Ketepatan maksimum mesti 90 darjah. Okey. Kalau dah siap angkat tangan Saya tengok kamu tengah buat ni. Kalau dah siap angkat tangan. Sebab kita jangka tahun ni jangkaan saya lah. Ramalan saya tahun ni untuk soalan pelan dan dongakkan ni dia akan ada menggunakan jangka lukis lah. Dah lama saya target sebenarnya keluar. Last kali 2007 keluar. Okay.
Takut last batch untuk grup awak ni keluar yang jangka lukis. Standby lah. Okay. Tapi kalau tak ada jangka lukis lagi senang lah. Kita boleh jawab dengan tenang. Okay, kalau semua dah siap angkat tangan ataupun seorang tolong respon dekat mic. Siap dah you. Okay, beres. Bagus. Okay, next. Nanti lukis guna pensel jangan guna pen. Yang ni. Nampak macam ada bulatan kan, semi bulatan. Okey, kita tengok daripada X. Cikgu nak tengok daripada X. Okey, cikgu tulis balik maklumat tu, kita pindah lagi sekali. Dia memang ada hidden maklumat tau. Kat sini memang 6, kat sini memang 6. Kat sini memang 2, kat sini memang 2. Okey. Daripada gambar rajah A tadi, dia memang ada beberapa nilai tu dia memang dia tak tulis. Jadi kamu kena transfer sendiri. Okey, nak tengok daripada X. Nak tengok daripada X. Okay, macam mana nak tengok daripada X kelas? Kita akan tengok daripada X ni, kita akan buat kat sini berdirinya saya di sini. Okey. Kita akan buat yang ni. Okey, kita akan tengok dinding ni kan. Okey, kita tengok dinding. Awak nak tengok dinding depan ataupun belakang sama je, tak kisah. Dinding dia ni kan. Tu dinding dia. Okey. So kita lukis pada dinding. Okey, tolong lukis sekarang dinding yang awak nampak macam mana. Awak nampak pada tapak dia ni memang 4. Tegak adalah berapa tadi tah? 3. Okey, cuba buat dulu. Dah siap respon Saya nampak kamu tengah sedang menulis, jadi saya tak nak ganggu lagi lah.
Okey, saya ada terima foto ni daripada cikgu. Saya tak tahu siapa yang buat ni tapi betul ni. Ni betul. Pelajar kedua betul. Okey. Okey, dah Ego. Dah? Okey, bagus. Okey, bagus. Majoriti betul yang macam cikgu awak hantar tu. Betul. Jap saya tu cuba tunjukkan daripada skrin saya jap. Okey, semua betul. Okey. Ego. Ego. Ya. Ya. Nak tanya soalan yang graf tadi. Graf yang pertama tadi. Soalan D. Jap. Okey. Nak tengok graf ke macam mana? Dia punya soalan kan cikgu buat X tu 5 kan. Okey. Soalan dia kata negatif 3 X dia lebih besar daripada negatif 3 atau sama. Lepas tu X dia lebih kecil daripada 4 atau sama dengan 4. Boleh Okey. ambil 5 tu? Okey, 5 tu cikgu ambil sebab dia jadi dengan kosong. Tapi memang kita kena ambil sehingga sehingga 4. Sekejap cikgu tengok sini kan. Dia sehingga 4 kan? Sehingga 4 pun boleh, tak ada masalah sebab garisan awak tu semua kena pada benda ni. Garisan awak tu semua memuaskan persamaan garis lurus tersebut. Boleh? Okeynya tak apa lebih pun. Gini, dia kalau ambil lebih, kalau ambil lebih tapi tak graf tu dalam graf tu tak ada, tak boleh lah. Oh. Tapi nak selamat kita akan ambil daripada negatif 3 hingga 4 lah nak selamat. Ni memang selamat lah. Okey. Terima kasih Ego. Okey, beres. Okey. Okay, saya bagi 5 tadi sebab nak suruh jadi kosong je tadi tu, saya ambil 5 tadi. Okey. Tapi tak kisah ujian garis dulu sebab dia tengok garisan tu memang wujud dan memuaskan semua titik yang dia nak, memang confirm betul. Okey. Tetapi kalau graf lengkung ni jangan lebih tau. Lengkung ni jangan lebih. Mesti ikut yang dia nak. Daripada negatif 3 hingga 4 sahaja. Awak jangan buat lebih.
garis lurus tersebut. Boleh? Boleh. Okey, beres. Nak selamat ambil daripada nilai kotak Nak selamat. Okey, kita semak. Tadi saya semak semua betul. Okey, saya sketch saja kat sini Dia mesti macam ni, naik atas, lepas tu naik atas macam ni, lepas tu lebih kurang macam ni lah. Wow. Okey. Kat sini 2, kat sini 3, kat sini 4, kat sini 6. Lepas tu ada macam kon. Macam kon, tengok dia punya ni mesti 3 tau sebab jari. Okey. Dia pergi sini ni mesti 3 sahaja. Tak boleh lebih. Cikgu, ukuran kat sini macam mana? Yang ni kamu jangan ukur. Ingat yang ni, okay, yang ni jangan ukur yang ukur. Kamu kena buat daripada sini sampai sini dulu 3, baru sambungkan bucu ni dengan bucu ni. Jangan ukur. Sebab dia memang tak ada ukuran yang tu. Memang dia tak tetapkan ukuran. Berdasarkan nilai yang ni penting ni. Okey. Beres. Semua dah siap. Kita tengok soalan yang agak kritikal sedikit D. Yang ketiga. Yang ketiga ni tengok daripada Y. Okey, tengok daripada Y. Okey, ada yang dah siap ke sedang buat? Okey, tengok ada. Kalau tengok daripada Y, okey, macam cikgu tunjuk hari tu, okey. Okey, cikgu ajar itu. Awak nak tengok belakang ni rendah tak boleh. Kita tengok yang paling tinggi dia, cikgu highlight cikgu highlight macam ni. H, B, C, J, H. Nampak tak? Kotak ni. Ni yang paling besar kita tengok. Dalam gambar rajah semua tu, itu yang paling besar dan paling tinggi. Maksudnya kita akan buat apa tu? Kita akan buat ukuran dia. Sini 6, sini 6. Okey. Kita akan buat square. Okey. Kita akan buat ukuran 6, 6. Okey. Sini ukuran 6, sini ukuran 6, 6, 6. Okey. Okey, lepas tu yang mana lagi awak nampak? Yang kon ni kan? Awak nampak kon ni kan? Kon. Ukuran sini adalah di tengah-tengah. Okey. Kita tanda kat sini 3. Okey, ambil pembaris, kita sambungkan dia. Ambil pembaris, sambungkan dia. Okey. Ambil pembaris, sambungkan dia. Yang ni memanglah pelajar ingat dia dah siap dah ni yang ni. Memang ramai pelajar tertinggal. Apa dia yang biasa cikgu awak ajar? Ada garisan apa? Putus-putus. Yes, putus-putus. Okey, kat mana garisan putus-putus tu? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Awak tengok ni kan, garisan GK ataupun ni dia terlindung dengan yang blok besar ni. Dia terlindung. Okey, dia rendah. Tinggi dia adalah 3 cm. So kita tanda yang ni 3 cm. Dua putus-putus. So kat sini 3, kat sini 3. Terus kamu akan dapat 5 markah. Ada nak tanya boleh tanya Kalau cepat bagi tahu sebab saya tak berada di tempat awak. Okey, yang saya paling takut. Ni kena cerita ni yang saya paling takut. Okey, cikgu, dia nampak benda ni nampak. Nampak tak? Tengok ni jangan buat saya tunjuk je ni benda ni berlaku Dia pun buat macam ni, nampak tak? Nampak dia buat warna hijau tu kan? Tiba-tiba dia buat kan sebab dia kata, "Oi, ada yang ni cikgu."
Contoh, tiba-tiba terbuat kosong. Bukan tolak 1, bukan tolak 2, bukan tolak 3. Jadi kosong terus. Jadi kosong. Okay. Sebab yang tu adalah tapak, tak ada kaitan dengan dongakkan daripada Y. Y kita tengok daripada sini je. Okay. Ada soalan? Tak ada kan? Cewa. Okay, kita pergi kepada bahagian A. Okay, kepada bahagian A. Kalau nak tanya boleh tanya sekarang bahagian B. Sorry statistik saya tak bagi sebab daripada apa yang saya tahu grup ni statistik tak ada masalah. Okay. OGIF, histogram dengan kekerapan, poligon kekerapan saya rasa tak ada masalah lah. Okay. Saya rasa statistik tu awak boleh buat sendiri. Okay. Statistik awak ingat satu je sebenarnya. Statistik ni A ni memang kita untuk cari nilai mean sahaja. Mean tu penting. Kekerapan darat titik tengah. Okey. Jom kita pergi soalan seterusnya. Bahagian A. Yes. Kita pergi bahagian A. Ini bahagian A. Okey. Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan berikut. Okey, ketiga-tiga ketaksamaan berikut. Okey, dah buat belum yang ni? Kalau tak buat, saya bagi masa 2 minit tolong buat. 2 minit je, tak payah lama-lama tak? Okey, dapat yang baju putih sedang buat. Okey, tak apa, saya nampak baju. Okey. Awaklah baju putih, tak payah tengok belakang. Dah ikut 2 minit jap. Okey, 3 minit. Okey, 3 minit daripada sekarang.
Cikgu boleh dah cikgu. Okey, beres. Kita semak Okey. Dia suruh lorek kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, ketiga-tiga ketaksamaan. Okey. Y lebih kecil daripada 8. Okey, Y lebih kecil pada 8 ada. Garisan ni ada. Okey, beres. X lebih kecil pada 8. Okey, garisan ni pun ada. Okey, beres. Masalah kita adalah Y. Cikgu tukar kat sini Y sama dengan negatif X tambah 8. Okey, seperti mana awak dah tahu. Okey. Seperti mana awak tahu, ini adalah daripada Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah 8. C adalah 8 pintasan Y. Tak payah kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya titik yang pertama ada kat sini. Tu titik pertama. Itu Y intercept. Awak tengok macam tu je. Okay, tak payah buat pengiraan pun sebab awak dah mahir dalam bentuk garis lurus. Okay. Y MX tambah C. C adalah pintasan Y. Yang kedua, cikgu buat kotak lah senang. Kaum kedua kan. X, Y. Kalau awak nak ambil apa nilai? Tadi cikgu ambil kosong kan. Kalau kosong, negatif kosong, negatif, jadi 8. Kosong 8. Ini paling simple lah. Satu lagi awak nak ambil apa? Kita katakan ambil berapa? Nak ambil apa? 2? Nak ambil 8? Ambil 8. Kalau awak ambil 8, negatif 8 tambah 8 kita dapat kosong. So kita dapat kat sini lah. Ada pelajar dia tak nak ambil 8, ada pelajar dia nak ambil 4. 4 kan? Kita tukar dia ambil 4. Dia ambil 4. Kalau dia ambil 4, negatif 4 tambah 8 kita dapat 4. Titik dia 1, 2, 3, 4. Kat sini. Di mana-mana tak kisah. So bila kita sambungkan dia, bila sambungkan dia, ni hati-hati sebab garisan dia sulit. So lorek dia nampak segitiga ni terus lorek. So kita dapat kat sini 3 markah. Jelas kelas? Jelas. Terbaik. Kalau kamu terbuat putus-putus, kita akan tolak markah satu Tak lorek, tolak. Nombor 2. Umur Pak Putra sekarang ialah 6 kali ganda umur cucunya. 6 kali ganda umur cucunya. So kita nak tahu umur cucu dia dan umur Pak Putra. So kita katakan umur cucu dia, kita buat macam mana? Cucu ni kita buat sebagai X. Pak Putra. Pak Putra. Dia kata 6 kali ganda kan? Apa maksud dia? 6 kali ganda cucu. 6X. Yes, 6X. Sebab cucu dia kita anggap sebagai X. 6 kali ganda cucunya adalah 6 kali X lah. 6X. 9 tahun yang lepas. Maksudnya ke belakang. Hasil darab umur mereka adalah 189. 9 tahun lepas. Maksudnya kita kena tolak yang terkini, tolak yang 9 tahun. So, X tolak 9 darab 6X tolak 9 bersamaan dengan 189. Ini adalah persamaan kuadratik. Tolong selesaikan dalam masa 2 minit. Kembangkan, hati-hati pengembangan, pindahkan, lepas tu baca soalan akhir tu dia nak umur, bukan nilai X, dia nak umur, nilai umur Pak Putra dan cucunya.
Hati-hati semasa pengembangan. Okey, mesti hati-hati semasa pengembangan nak pindahkan dan nak factorize kembali Kena hati-hati tu. Okey, sambil-sambil buat awak tengok pengembangan saya Sambil-sambil tu sambil tersemak Okey, ni darab kita dapat 6 kuasa 2. Ni darab ni. Okey. So kat sini kita dapat negatif 63x tambah 81 tolak 189 equal to 0. Okey. Cikgu kira sekaligus tu yang dapat negatif 63x tu Okey. So kat sini kita pindahkan 6x kuasa 2 tolak 63x tolak 108 sama dengan 0. Yang ni kita boleh kecilkan lagi ni. Kita bahagi dengan berapa ni? Kita bahagi dengan 3. Okey. Kita bahagi dengan 3. Okey, kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 21x tolak 36 equal to 0. Okey. Kenapa cikgu bahagikan? Ada sebab tau. Sebab kita nak factorize. Okey, nak factorize. Sebab dalam calculator dia tak akan ada 6 ni, dia akan ada 2 je nanti A dia tu. Okey. Kita buat pemfaktoran. Okey. Kalau laju bagi tahu Okey, pemfaktoran saya adalah 2x tambah 3 x tolak 12. Okey. Lepas tu kita ambil yang ni x sama dengan negatif 3/2, kita reject. Kita akan ambil x sama dengan 12. Okey, ini bukan jawapan akhir Okey, cucu dia adalah berapa? Umur 12 tahun. Okey. Pak Putra 72. Sama dengan 72. Kita gantikan X tu kat sini. Ganti kat sini. Okey, 12 darab dengan 6, 72 tahun. Okey, next. Yang ni favorite belajar ni. Yang ni kegemaran. Ni kegemaran awak, betul tak? Ini sangat-sangat awak suka ni soalan ni. Betul tak? Alright. Kita tengok. Namakan sudut di antara satah QRX yang shaded region yang berloret dengan PQRS, satah PQRS. Okey. Apa nama sudut dia? XZY. XZY. Okey, ingat semua pelajar bila dia bagi titik tengah mesti ada sesuatu kita kena buat. Ini titik tengah kan? X Z Y, yang ni tegak, automatik kat sini ni 90 darjah. Nama sudut dia kat sinilah.
Sudut dia adalah X, Z, Y. Okey, kita pun tengok kat sini. A, sudut dia X, Z, Y ataupun ada pelajar buat sudut Y, Z, X. Tak kisahlah. Janji Z tu kat tengah. Okey, seterusnya hitung sudut di antara. Kita sudah suruh kira lah. Ni senang dah lah. Okey. Sini cikgu keluarkan segitiga dulu Okey. Sini 8. Tegak tadi 5. Kita nak sudut kat sini. Okey. So kita anggap sebagai tak apalah theta ke x tak kisahlah. So guna apa? Tan. Tangent, standard tangent. Okey, nak jawab soalan B ni. Tangent theta sama dengan opposite adjacent 5/8. Okay, ni dah biasa dah ni. Theta sama dengan shift tangent 5/8. So kita dapat 32.01. Sama dengan saya ke? Sama. Okay, bagus. Okay. Next. Okay, saya nak cepat sebab orang boleh buat ni. Okay, next. Yes. Yang ni. Ini bola apa ni? Bola tenis. Bukan bola pingpong bola tenis ni. Okay. Okay. Bola tenis. Okay, bola tenis dijual dalam dua jenis bekas. Tiub berbentuk silinder. Okay, bila nampak silinder ni, okay, terus buat isi padu silinder adalah pi j kuasa 2 T. Walaupun tak suruh kira lagi ni. Okay. Okay, 4 biji bola dijual dalam bentuk kotak. Kotak. Okay, isi padu kotak adalah... Cikgu, tak dengar sangat ke? Tak dengar suara saya? Tak dengar tak? Slow. Hello? Slow? Hello? Cuba awak tutup mic awak dulu sekejap. Kejap cikgu. Okey dah? Kejap. Nak check speaker. Okey. Tes suara, testing 1 2 1 2. Perlu saya menyanyi ke? Oh. Sila cikgu cakap. Okey, testing 1 2 1 2. Okey. Okey, cantik. Okey, beres. Okey. Biasalah teknikal online tu biasalah kan. Alright. Okey, ini bola tenis. Okey, bola tenis satu dalam bekas berbentuk silinder. Okey, silinder cikgu buat tu macam ni. Isi padu silinder adalah pi j kuasa 2 T. Okey. Yang satu lagi berbentuk kotak. Kotak ni cuboid. Jadi isi padu dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, gunakan pi untuk kira isi padu. Okey, cari beza. Beza. Okey, beza dia. Okey. Okey, dia bagi 6.54 ni ialah diameter. Okey, maksudnya ni diameter dia 6.54. Ni pun sama. 6.54. Yang ni pun sama Okey, 6.54. Okey, 6.54. Okey. Jadi nak cari beza, isu dia sekarang dia tak bagi pun ukuran kotak tu berapa, tinggi berapa, panjang berapa. Cuma dia bagi input dia, maklumat dia adalah berdasarkan diameter tersebut. Okey. Bila diameter, okey, kita boleh cari jarak dia lah. Okey, jarak dia lah. Kita gabungkan berapa kalau 3 biji bola ni
3 biji bola ni kita akan tahu. Kita darab dengan 3 ni kita akan dapat tinggi silinder. Laju ke saya cakap? Steady Boleh Boleh. Okey. Okey, jom kita cari isi padu apa dulu cuboid ataupun silinder. Silinder dulu. Okey. Okey. Isi padu silinder. Okey. Pi J kuasa pi 22/7. Jejari berapa 3.27. 3.27 sebab kita kena bagi 2 diameter. 3.27 kuasa 2. Okey, tinggi 19.62. Okey, macam mana awak dapat 19.62? Darab 3. Darab dengan 3 kan? 19.62. Okey. So kita dapat kat sini berapa ni? Saya kena kira sekejap. Sekejap kira. Kalau cikgu kira ni cikgu dapat 659.35. Betul? Betul, sama. Okey. Okey, ingat pelajar, mesti ambil 2 jangan ambil 659.4 Nanti lari jawapan awak dengan pemeriksa. Okey. Dia nak suruh cari beza mesti yang besar atau yang kecil kan. Kita pun tengok cuboid. Okey. Isi pad. Okey, panjang. Panjang berapa panjang? Panjang dia ni mesti darab dengan 4 kan? 6.5. Berapa awak darab 4 tu? 6.54 darab 4 tu? 26.16. 2, okey. 6.16 darab panjang darab lebar. Lebar dengan tinggi sama betul tak? Betul. Okey. 6.54 darab 6.54. Okey, kira berapa dapat ni? Okey, yang tak faham 6.54 kenapa cikgu ambil 2 kali boleh tanya Sebab bola diameter dia sama, atas bawah kiri kanan. Diameter tetap sama. Okey, ni 1118.91. Sama ke? Sama. Okey, saya kena tulis juga. Sebab apa tahu? Sebab pelajar suka bunda dia buat 1119. Salah Mesti kena bundarkan 2 tempat perpuluhan. So tolaklah 1118.91 tolak 659.35. So kita dapat berapa ni? 459. 459 59 ke 56 59. 459 Kejap. Dia benar. 1118.91 tolak 659.35. Cikgu dapat 459 betul-betul. 459.56. Okey. Sama Sama. Okey, tahniah. Okey.
Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Semua pergi soalan matriks. Nombor berapa tah? 6. Nombor 6. Semua pergi nombor 6. Nombor 5 hold dulu. Kita pergi nombor 6. Boleh cikgu bagi 5 minit buat ni? Okey. 6A dan 6B. Okey, 5 minit sekarang. Bermula sekarang. Tak yakin A buat B dulu. Itu je cerita dia. Tak yakin A buat B dulu. No problems. Cikgu ada situ cikgu? Ada. Nanti minta cikgu Naliza nanti ambil gambar yang pelajar jawab matriks tu. Nanti telegram kat saya cikgu . Okey, boleh. Saya nak semak. Ambil dalam 2 orang cukup lah. Okey. Okey. Nanti yang B sekali cikgu . Saya dah terima yang A ni.
Okey, saya bincang ni yang dah ada hantar ni ya. Okey, ni yang kawan awak buat ni, saya tak tahu nama apa. Okey, tapi tak apalah. Okey. Okey, soalan A. Okey, soalan A dia kata tentukan sama ada matriks M mempunyai songsangan atau tidak. Okey, awak pun buat pengiraan. Okey, buat pengiraan. Okey, bila kira macam ni awak dapat sama dengan kosong. Okey. Oleh itu M mempunyai songsangan. Betul ke tak? Tak. Sepatutnya M tidak mempunyai songsangan. Tiada songsangan sebab dia sama dengan kosong. Kalau dia ada nilai, ada songsangan. Ingat Oh. ingat Sebab apa tahu, bila kita buat pengiraan kan, kita buat pengiraan untuk cari nilai X, Y, kita akan buat satu per songsangan kan, punya tu kan. Kalau satu bagi kosong nanti infinity lah, tak boleh lah. Okay. Sebab dia kosong. Okay. Okay, kita tengok yang ni, calon yang kedua. Okay, calon kedua. Jawapan kedua. Dia buat 8564 SL. Okay, SL small large. Okay, dia buat, okay ni cikgu bagi satu markah. Okay, 1/2, dia guna sebelah kiri kanan. Okay, tak apa, 1/2, 4, -5, -6, 8, 44, 34. Okay, ni satu, ni kita bagi 2 markah. Okay. Okay, kat sini betul, kat sini cantik. S RM3, L RM4. Okay, 4 markah. Okay, santai, dapat markah penuh. Okay. Alright. Okay, next. Next, cikgu nak pergi soalan nombor 8. Okay, kelas nombor 8. Depan ni nombor 8. Kita akan pergi nombor 8. Nombor 8, kenapa cikgu nak pergi nombor 8? Sebab soalan-soalan simple macam ni awak kena utamakan sebab yang ni tak perlu banyak sangat pengiraan. Lepas tu biar awak ini yang cepat dan betul. Okay. Yang luas apa semua tu nanti cikgu akan bagi lepas lah.
Okey, tulis dua pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan dan. Okey, dan dalam pernyataan berikut. Okey, yang ni boleh sebut je. Okey, tolong sebut untuk saya dua pernyataan. 35 ialah nombor ganjil. Okey, 35 ialah nombor ganjil. Okey, 35 ialah nombor ganjil. Okey, betul. Yang kedua? 35 ialah gandaan bagi 7. Okey, 35 ialah gandaan bagi 7. 35 ialah gandaan bagi 7. Okey, dapat 2 markah. Kenapa tahu cikgu bagi tiba-tiba macam ni kan? Sebab kadang-kadang awak jawab yang sebab awak dah banyak latihan kan. Yang banyak awak dah buat yang arah-arah tinggi, tiba-tiba arah sederhana ni awak tengok macam pelik pula. Padahal benda ni macam ni je. Kena bagi sekali-sekala soalan arah sederhana. Okey, next. Premis 2. Okay, dia bagi 2x tambah 10 tidak sama dengan 20. Okey. Lepas tu konklusi kesimpulan x tidak sama dengan 5. Okey, apakah premis 1? Ini tidak sama dengan, maksudnya berbentuk penafian. Macam mana? Jika X sama dengan 5, maka Okey. jika X sama dengan 5, Okey. maka 2X tambah 10 sama dengan 20. Okey, terbaik. Markah penuh. Jika X sama dengan 5, maka 2X tambah 10 sama dengan 20. Markah penuh. Bagus. Ingat bila penafian, yang ini naik sini, kena buat tanda sama dengan lah. Okey, yang ni akan pergi ke belakang untuk akan jadi sama dengan. Okey. Okey, bagus. Baik. Okey. Okey, seterusnya laju bagi tahu yang ni. Macam mana dia punya konklusi dia ataupun dia punya ni. Diberi bahawa luas imej dengan faktor skala K ialah K kuasa 2 dalam luas objek. Buat satu kesimpulan bagi imej P prime dengan faktor skala K sama dengan 2 dan luas objek ialah P sama dengan 24. Ni pattern sekarang memang keluar macam ni lah. Yang awak buat jujukan nombor tu dah banyak kali dah awak buat. Yang ni yang biasa-biasa kita tengok yang jujukan ayat bentuk matematik. Okey, kita kena gantikan dalam apa ni? Dalam formula, betul tak? Okey. So nak tulis tu macam mana nak tanya awak? Macam mana nak tulis jawapan? Masukkan nilai dia. Okey, masukkan nilai. Awak sebut, saya tulis. 2 kuasa 2. Okey, sebut, saya tulis. 2 kuasa 2 darab 24. 24, lepas tu? Sama dengan? Sama dengan? P prime. P prime macam tu? Lepas tu? Kira kan dia? Kena kira. Jangan tinggal macam ni tau. Awak kena kira. Kena tunjukkan jawapan akhir. So, jawapan dia berapa? Sama dengan berapa tu? 96. 96 ni wajib ada. Okay. Jangan kira sekadar ganti formula. Kena gantikan dan darab. Jumlahkan dia sekaligus. Tengok. Kalau unit kuasa 2 tak dengar apa? Tak dengar? Kalau unit kuasa 2 tu tak tulis tak apa ke? Unit tak apa.
Kalau tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Sebab ni matematik dia pentingkan nilai sahaja. Kalau fizik ke sains memang dia nak unik. Okay, tulis lagi baiklah, tapi tak tulis pun tak apa lah. Itu sebab saya bagi tahu ni sebab asal-asal sahabat saya sebagai pemeriksa. Sebab memang jadi isu hari tu ada pelajar tulis, ada pelajar tak tulis. Last sekali dia bagi tahu tak payah tulis lah. Jadi tapi kalau awak tulis tu tak ada masalah. Cikgu saya tulis tu salah unit, contohlah kan. Dia tetap bagi betul sebab dia tengok 96 tu ada. Okay. Nak kemas, nak cantik, tulis betul unit dan betul nilai. Itu terbaik lah. Okay, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay. Semua tengok nombor 11. Nombor 11. Yes. I like this question kan. Awak suka soalan macam-macam ni kan. Nombor 11. Minta maaf cikgu lompat-lompat sebab cikgu nak pergi yang agak-agak penting dulu. Yang biasa-biasa tu okey lah. Lepas ni balik kan semua lepas ni ke ada kelas tambahan lagi? Balik. Oh, bagus awak waktu cuti hari Cina datang sekolah ni semua. Terbaik Okey, jam 4 poin. Graf laju masa bagi sebuah basikal dalam tempoh 45 saat. Laju seragam basikal tersebut ialah 15 saat pertama ialah 10 meter per saat. Okey, ni laju seragam. Okey, graf kita laju masa. Okey, laju masa. Okey, lengkapkan graf pada jawapan 4.2 tu, ruang jawapan 4.2 tu. Okey. Lengkapkan menunjukkan dia laju seragam. Okey, awak nak buat kat mana laju seragam tu? Okey, ingat ini graf laju masa bukan jarak masa laju masa. Ini graf laju masa. Garis lurus kat 10. Garis lurus kat 10 melintang ke menegak? Melintang. Okey. Macam ni kan? Dia melintang macam ni. Ini maksud laju seragam. Okey. Kalau graf jarak masa, kalau melintang macam ni maksudnya dia berhenti kan? Ini graf laju masa, melintang macam ni laju seragam. Okey, maintain kelajuan awak 10 meter per saat. Okey, beres, terbaik. Okey, soalan B. Soalan B dia kata, jarak yang dilalui oleh basikal itu sebelum mencapai laju maksimum. Okey, jarak adalah luas di bawah graf. Ini laju maksimum. Okey, tengok pada skrin, ini adalah laju maksimum. Bila jarak kita kira luas di bawah graf, graf kita kena kira luas segi 4 tambah luas trapezium, betul tak? Itu kisah dia. Luas segi 4 tambah luas trapezium. Jarak sama dengan luas segi 4 tambah luas trapezium. Okey. Luas segi 4 senang, panjang darab lebar. Okey. 10 darab 15 tambah okey trapezium. Okey, 1/2 sum of parallel line. Okey, 10 tambah 20 darab 35 tolak 15, kita dapat 20. Okey, tolong kira inilah jarak dia tolong kira.
450. 450. Okey, 450. Okey. Yang dapat bagi yang tak dapat bagi tahu saya akan ulang balik kenapa cikgu kira luas segitiga, luas segi 4 dengan trapezium. Sebab graf kita adalah graf laju masa itu. Okey. Kita tengok seterusnya. B2. Purata laju dalam meter per saat bagi jumlah keseluruhan perjalanan basikal tersebut. Okey, B2 ni laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Okey, jumlah jarak. Okey, yang ni kita dah ada. Kat sini kita dah ada 450. Okay. Kita cuma kira yang ni je, nanti kita jumlahkan dia. Okey. Berapa tu? 1/2 jarak tapak 10. Tinggi dia adalah 20. So kita dapat kat sini ni 100. Okay, 100. Okay. So bila dapat 100 kita jumlahkan dia. Okay. Jumlahkan dia 4 jarak sama dengan 450 tambah 100 kita dapat 550. Okey. So kat sini kita buat 550 bahagi masa apa masa? 45 kan, dia ambil 45. Okay. So kita dapat